Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa sekali lagi, alhamdulillah, dalam pertemuan kita yang kita lakukan alhamdulillah dengan izin di setiap minggu pada hari Sabtu selepas kita menunaikan solat subuh. Alhamdulillah, kita pun baru selesai melaksanakan ibadah korban, merayakan hari raya Aidiladha. Pun begitu, tugas kita untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak berakhir setakat hari raya sahaja. Takbir itu sekadar hari raya saja, tidak begitu. Kita terus membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam sembahyang kita, dalam solat kita. Tentu saja kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala itu dalam kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Itu dia, kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ni hamba sangat kecil saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu kita besarkan dia. Dan faedah kita membesarkan Allah SWT itu adalah kita mendapat manfaat-manfaat dia. Kita mendapat rahmat dia, keredaan Allah SWT. Dan kita menunjukkan perhambaan kita ni, kita sedar bahawa kita ni kerdil saja. Kalau nak dibandingkan dengan Sang Pencipta itu jauh sekali, bahkan tak boleh dibandingkan. Maka itu mengingatkan kita supaya kita tidak sombong takbur, supaya kita tidak merasa bahawa apa yang ada pada kita ni hebat sangat, sedangkan sebenarnya yang memberi kita segala kurniaan itu adalah yang maha besar, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja yang kita perolehi, jangan lupa kita memperbesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Baik, sebelum itu apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga sentiasa berada dalam kehidupan yang ceria, sentiasa berada dalam keadaan yang baik, sentiasa walau apa pun yang berlaku, yang menimpa kita, kita katakan bahawa setiap yang berlaku itu adalah baik. Setiap berlaku itu ada hikmah dia. Cuma kita sahaja sebagai insan yang tidak mengetahui apa-apa. Dan kita jangan pernah kita berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, kita telah pun membincangkan surah Ali Imran. Kita sudah pun sampai kepada surah Ali Imran sehinggalah ke ayat yang ke-100. Alhamdulillah. Jadi sebelum ni kita dah beritahu bahawa, kita dah bincangkan bahawa soal untuk menetapkan syariat, iaitu halal dan haram, itu siapa yang mempunyai autoriti yang mutlak, iaitu tentu saja hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh mendakwa itu halal, itu haram tanpa ada dalil yang ukuh daripada agama itu sendiri, daripada Allah Subhanahu wa taala dan daripada lisan Rasul dia. Yang kita ini mengikut syariat akhir zaman ini, iaitu mengikut syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi juga kita telah juga memperbincangkan berkenaan dengan Baitullah, di mana itu Baitullah itu didirikan semula oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau siapa itu mengaku bahawa dia adalah pengikut Nabi Ibrahim, maka dia kena mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mirip dengan syariat yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga diperingatkan juga kepada orang-orang yang berilmu supaya menyampaikan kebenaran itu. Pelik sekali apabila seorang itu telah berilmu, maka dia pula menginginkan orang lain berada jalan yang bengkok, berjalan-jalan yang maksiat. Sepatutnya dengan ilmu itu kita mendekatkan orang dengan Allah SWT, bukannya menjauhkan orang lagi daripada Allah SWT.
Kemudian Allah ingatkan pada ayat 100 tu pada orang-orang yang beriman, orang yang telah beriman. Janganlah seorang itu mengikuti sebahagian daripada orang yang diberi kitab, nescaya mereka akan kembalikan kamu menjadi orang-orang kafir. Ini kalau ayat ini kalau pada konteks zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya berhati-hati dengan orang Yahudi ni, supaya jangan kita ini dipengaruhi dengan mereka. Di mana mereka ini cuba untuk menyesatkan umat Islam ni. Mereka datangkan pandangan-pandangan mereka menyebabkan manusia lari daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan tentu juga dia dibawa pada zaman kita sendiri. Kita ramai orang bercakap kononnya ada orang buat movie yang itulah inilah, kononnya sampai movie tu boleh menggugah keimanan manusia semua. Sedangkan itu sebenarnya teori-teori itu sebenarnya bukan itulah pada zaman ini saja berlaku. Sebelum-sebelum ni pun orang dah datangkan teori-teori yang kononnya menggugahkan iman. Tetapi orang yang kekal, orang yang memang kuat fondasi dia dengan Al-Quran dan Sunnah, sepatutnya dia tak tergugat langsung dengan apa saja teori, kerana yang benar itu hanya yang datang daripada Allah SWT. Sebab tu kita tekankan sangat supaya perlu ada kita ini perlu kuat, hubungan kita ini perlu rapat, akrab dengan Al-Quran dan juga dengan sunnah Rasulullah SAW, sehingga kan apa sahaja pandangan yang datang pun kita tetap pegang teguh dengan apa yang ada dalam wahyu itu sendiri. Wallahu a'lam. Baik, tanpa kita melengahkan masa, kita terus kepada perbincangan kita hari ini pada muka surat ke-63. Pada muka surat 63 ayat yang ke-101, insya-Allah kita teruskan perbincangan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang dirajam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Jadi Allah SWT bertanya kepada manusia. Ini kita kata kepelikan, menunjukkan takjub, pelik sekali bagaimana perkara begini boleh berlaku. Allah kata, bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Muhammad, dan pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang teguh kepada Allah, agama Allah, maka sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Okey, kita terus lihat kepada maksud daripada ayat ini. Setelah Allah SWT dia mengecam ahli kitab berkenaan dengan bagaimana mereka telah mempunyai ilmu tapi mereka menyeleweng kitab mereka sendiri, iaitu kitab Taurat itu. Jadi Allah kecam ahli kitab ni. Sekarang Allah SWT mengingatkan pula, mengarahkan juga pula pandangan dia kepada orang-orang yang beriman. Dengan Allah mengatakan bahawa, wahai orang-orang beriman, wa kaifa takfuru. Sebelum tu Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian daripada orang yang diberi kitab, nescaya mereka akan kembalikan kamu menjadi orang kafir telah beriman. Kemudian Allah kata dalam ayat ni, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan bagaimana kamu menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibaca kepada kamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi sekarang Allah SWT menyatakan kepada orang yang beriman, barangkali kepada orang yang beriman yang masih belum mencapai tingkatan yang mantap lah, masih belum kuat benar iman mereka.
sehingga mereka ni boleh diperdaya oleh lawan-lawan mereka. Kata Allah SWT, seandainya kamu mengikuti sebahagian daripada orang yang diberi kitab ini, sampai kamu menjadi kafir, maka apa dia, kamu akan menjadi orang yang rugilah. Jadi peliklah, macam mana kamu boleh terpengaruh dengan perkara ini sedangkan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kamu. Tak sepatutnya perkara itu berlaku. Kadang-kadang kita katakan kita sering takut kepada doktrin ini dan doktrin itu, sedangkan kita telah ada Quran, setelah kita ada sunnah. Bagaimana kita boleh terpengaruh lagi dengan perkara-perkara yang lain, sedangkan Quran yang memang kita baca setiap hari pun dalam solat kita, sepatutnya yang inilah yang mempengaruhi kita. Jadi pelik sekali macam mana kita boleh menjadi kufur atau mendekati kepada kekufuran, sedangkan Quran itu ada dengan kita. Sedangkan agama itu kalau zaman kita ni dah lengkap pun. Jadi kenapa begitu? Kalau pada zaman Rasulullah, bahkan ada Rasul pun. Dan kenapa ini berlaku? Sebab walaupun perkara tersebut, walaupun Rasul dah ada, walaupun macam kita dah ada Quran, sunnah dah ada, dah kumpul habis semua, ada ulama dah bagi tahu dah mana yang sahih, mana tak sahih, malangnya masih lagi yang tidak mendekati ilmu wahyu tersebut. Kerana manusia ini sibuk dengan keduniaan. Beberapa misalnya mementingkan tuition, pelajaran dan banyak akademik dan lain, sehingga terlupa untuk mengingatkan anak-anak dia, mengajar tentang maksud Al-Quran itu. Jadi kita walaupun kita belajar hafal Quran sekalipun, akhirnya kita tidak memahami Al-Quran itu sendiri. Hanya sekadar apa? Hanya sekadar untuk kita melagu-lagukan sahaja, mengulang-ulang sahaja. Kesannya akhirnya apabila dia sampai pergi ke universiti, dia dengar satu doktrin yang baru, dakwah yang baru, dia rasa sangat hebat sangat perkara tersebut. Sampaikan sekarang ni kononnya ada movie yang boleh menyebabkan kita tergugah lah iman kita lah apa semua. Kononnya movie tu di-ban sebab apalah, banyaklah sebab perkara. Saya rasa kalau lah betul lah dia boleh menggugah iman, Hollywood lagi suka lah. Lagilah nak tunjuk perkara tersebut. Jadi tentu itu bukan sahaja reason kenapa movie tu di-ban dan sebagainya lah. Kalau dia boleh menyesatkan, lagilah mereka suka. Bahkan itulah kerja cerita-cerita barat pun menyesatkan manusia. Bahkan sebenarnya silap-silap apabila kita tengok movie tu, kita akan lebih dekat dengan agama sebab mengarut sangat perkara yang dia cakap tu. Akhirnya membuka fikiran bahawa ada agama lah, ada Allah. Saya lihat macam ada sahabat saya yang belajar di luar negara misalnya, dia belajar bahagian zoologis misalnya. Jadi dalam subjek yang mereka belajar tu ada subjek tentang berkenaan dengan tidak ada Tuhan dan sebagainya lah, sebab mereka percaya kepada sains semata-mata. Maka dalam kelas itu orang Kristian dan juga orang Islam sama-sama mempertahankan agama bahawa ada Tuhan. Maksudnya tidak memberi kesan pun kepada orang yang berpegang kuat kepada agama. Sebab tu Allah SWT kata tak sepatutnya orang yang beragama ini dipengaruhi, sepatutnya kitalah yang mempengaruhi. Jadi kita tak perlu rasa risau dan takut sangat sebenarnya. Kita sebenarnya kena luaskan pembacaan kita, dan tentu sahaja kita perlu mantap dengan agama kita ini supaya kita dapat menjawab dan juga kita menyebarkan ajaran Islam itu sendiri. Satu Allah kata, barang siapa pegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Berpegang teguh dalam konteks ayat ini ialah maksudnya tak percaya kepada dakwah ahli kitab. Kalau pada zaman kita ni kita tak terpengaruh kepada apa sahaja doktrin, daripada apa sahaja ajaran-ajaran sesat. InsyaAllah kalau pemahaman kita ni mantap, kita biasakan dengan Al-Quran, kita biasakan dengan sunnah Rasulullah SAW, kita akan tidak
tidak akan terkeliru dengan dakwah mereka. Sebab tu ulama-ulama hadis tu dia ketat, dia keras dengan supaya manusia ini jangan mengikut apa tu kita hadis-hadis yang tidak sahih, hadis-hadis yang palsu. Sebab apa? Kalau kita longgar, maka kita takut orang-orang yang mengikut yang membawa ajaran sesat ni mereka senang nak masuk. Bila kalau kita longgar sangat, jadi lagi senang untuk kita ini goyah. Jadi lebih baik kita ini memasakkan diri kita ni, letak perisai sungguh-sungguh bahawa kita hanya mengikut apa yang ada dalam Quran dan apa yang ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Itu lebih selamat. Supaya orang-orang yang jahil, orang yang kurang, yang tidak berapa mantap keimanan dia, tidak berapa mantap agama dia, tidak terpengaruh dengan doktrin-doktrin yang lain. Tapi sepatutnya ini antara tujuan yang kita lakukan, yang kita jumpa tiap-tiap minggu ni. Tujuannya kita nak faham Quran lah, supaya kita tahu apa kandungan dalam Al-Quran ni, supaya kita cinta dengan Al-Quran ni, supaya doktrin-doktrin lain tidak memberi kesan kepada kita. Sebab tu sangat mengherankan lah macam mana kita boleh kufur kembali sedangkan Al-Quran dah dibacakan kepada kita. Dan isi dia kalau kita baca sungguh-sungguh, kita lihat pada tafsir dan sebagainya, kita ikut kelas belajar Al-Quran dan sebagainya, belajar tadabbur Quran dan sebagainya, belajar tafsir Quran dan sebagainya, jelas sekali dalam Al-Quran ni menunjukkan segala petunjuk tentang kebenaran. Di samping tu kita orang pada zaman tu dia dapat peroleh teladan yang amat hebat, iaitu daripada Rasul SAW. Dan kita pun walaupun Rasulullah SAW tak ada depan kita, tapi masih ditinggalkan dengan hazanah dia, dengan apa? Dengan sunnah dia, dan cukup banyak. Maka apa kita nak buat untuk kita kuatkan perisai pondasi kita ialah dengan apa? Dengan kita kembali kepada Rasul kita. Kembali kepada menerima informasi yang sahih daripada Quran dan daripada hadis Nabi SAW. Dan kita membenteng diri kita daripada pandangan-pandangan lain yang cuba untuk meragukan. Sebenarnya mereka bukan sahaja cuba untuk meragukan orang lain, sedangkan mereka sendiri adalah ragu kepada diri mereka sendiri. Jadi penyakit ini pun telah kita bincangkan. Penyakit ragu-ragu, syak wan sangka ni telah pun kita bincangkan dalam surah Al-Baqarah. Dan insyaAllah dalam masa semasa kita berjumpa dengan ayat tu, kita akan berujuah lah, kita akan ulang kaji semula insyaAllah. Itu dia. Jadi sepatutnya sebagai umat Islam, kita bukan kata macam kalau aku hidup pada zaman Rasulullah dan sebagainya, tak. Ada orang Rasulullah ada pada zaman dia pun dia masih ragu-ragu lagi. Yang penting ialah kita buka hati kita dengan wahyu ini. Kita kena mula merasakan bahawa wahyu ni adalah satu perkara yang sangat bernilai. Bukan kita hanya baca ketika bermusim, bukan kita hanya baca ketika ada kematian dan sebagainya, atau kita sekadar baca sahaja. Yang lebih penting ialah untuk kita memahami dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Kemudian Allah kata, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi apa kita kena buat? Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah SWT, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kan setiap kali kita mulakan perbincangan kita bacakan ini. Kita kata takwalah. Allah kata takwalah kamu. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada dia, dan jangan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ni sangat-sangat powerful, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Allah kata takwalah wahai orang beriman. Jangan terpengaruh dengan apa-apa sahaja yang ada sekelilingmu ini, dan kamu bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Dengan apa? Dan jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan muslim. Kalau boleh tahan kematian tu tahan, sampailah kamu memperoleh ketakwaan itu. Dan tentu saja cara untuk memperolehnya adalah dengan mendekatkan diri kita dengan wahyu itu sendiri. Kita tak ada jalan lain untuk menguatkan diri kita melainkan dengan kembali kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang pegang kepada agama Allah, siapa pegang pada kitabnya dengan petunjuk Rasul, maka dia dah peroleh jalan yang lurus dan kebenaran. Maka dia akan, dengan cara itu dia akan memperolehi takwa. So wahai orang beriman, takwalah kepada Allah dengan sesempurna mungkin, semampu kita,
seperfect pun boleh. Wajib untuk kita ni bertakwa dengan kadar ketakwaan yang semaksimum mungkin, seoptimal mungkin, iaitu dengan menjalankan segala yang wajib dan menjauhi dari segala yang dilarang. Dikatakan, diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Mas'ud, ujarnya, taqwallahi an yuta'a fala yu'sa wa yushkaru fala yukfaru wa yuzakkaru wala yansa. Takwa kepada Allah itu adalah mentaatinya dan tidak mendurhakainya, mensyukurinya dan tidak mengingkarinya, serta selalu mengingatnya dan tidak melupakan. Dikatakan, kata Ibnu Abbas kata, at-taqwa hiya an yujahidu fillahi haqqa jihadih wala takhazuhum fillahi laumatu laimin wa yaqumu lillahi bil qist walau ala anfusihim wa abaihim wa ummahatihim. Jadi takwa adalah berusaha dengan sekuat tenaga untuk tetap berada di jalan Allah secara maksimum, secara optimal, tidak terpengaruh oleh kritikan daripada mereka yang suka mengkritik, serta selalu menegakkan keadilan meskipun terhadap diri sendiri dan ibu bapa dia. Kemudian Allah kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, keadaan menyerah diri kepada Allah. Jadi Allah kata, wahai orang-orang mukmin, jangan kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan ikhlas kepada Allah, tidak tuhankan selain Allah, tidak mensyirikkan kepada Allah SWT. Tegasnya, hendaklah kamu ini tetap teguh dalam Islam. Dengan apa? Dengan sentiasa jalankan segala kewajipan dan menjauhi segala larangan dan sampailah menghembuskan nafas terakhir. Jadi ayat yang mengatakan bahawa kononnya sampai peringkat tertinggi tak payah solat, tertolak begitu sahaja. Sebab apa? Allah kata takwa kepada Allah SWT sampailah kamu mati. Maksud jangan kamu mati, melainkan kamu mati dalam keadaan bertakwa. Itu dia. Bila kita lihat kepada petunjuk Rasulullah SAW pun, Rasulullah SAW itu menyembah Allah SWT itu sampailah ke akhir hayat dia. Jadi sebab tu makna dari takwa tu tadi kita katakan bahawa mengikut segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangannya. Jadi ayat ni memberi kesan kepada kita dengan sebenar-benarnya supaya kita ni sentiasa dalam kondisi berserah diri kepada Allah, baik secara lahir maupun batin. Dan ini perlu dilakukan, wajib dilakukan oleh semua orang yang mengaku beriman. Jadi untuk menjamin diri kita daripada supaya tidak terpengaruh dengan doktrin orang yang cuba mengelirukan kita, maka Allah datangkan ayat ini supaya kita kekal teguh dalam apa juga keadaan pun. Dan kita katakan tadi, macam mana kita nak kekal teguh? Tentu sahaja dengan apa? Dengan mendekatkan diri kita dengan Al-Quran itu sendiri. Wallahu a'lam. Kemudian Allah SWT bagi tahu kepada kita bagaimana untuk kita berterus kekal bertakwa kepada Allah SWT. Sedangkan banyak sekali pengaruh-pengaruh, banyak sekali gangguan-gangguan
yang berada di sekeliling kita. Tapi kalau kita lihat pada ayat-ayat lain, sebenarnya gangguan-gangguannya lah gangguan-gangguan kecil sahaja. Cumanya kalau kita sendiri tak memantapkan diri kita dengan ilmu Allah, yang itu menyebabkan dia jadi gangguan yang besar. Tapi hakikatnya kalau kita memang dah sentiasa berdamping dengan Quran, sentiasa berdamping dengan sunnah Rasulullah SAW, jadi gangguan ini sebenarnya adalah gangguan kecil saja. Maka Allah ajar kepada kita macam mana nak kekal beriman, bagaimana nak kekal dalam agama Allah ni. Allah kata wa'tasimu, ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Maka wahai orang beriman, bertakwa, maka orang-orang beriman nak kena buat apa? Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah. Tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa khufratin minan nari fa'anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jadi Allah kata berpegang teguhlah, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahilah bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan kurnianya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah selamatkan kamu dari sana, kemudian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi maksud berpegang kepada tadi Allah SWT ni, ulama menjelaskan bahawa ialah Al-Quran itu sendiri. Dan lafaz jami'an sini maksudnya semua ayat-ayat Quran. Jangan tolak walau satu pun ayat Quran. Jadi nak tahu kena belajar tafsir, kena belajar ikuti kelas-kelas tadabbur, semua sekali. Kita kena tahu semua sekali. Kita kata tak cukup masa. Kalau kita cukup masa untuk baca semua gosip yang berlaku dalam negara kita ni, kita confirm cukup masa untuk baca Al-Quran ni 32 juzuk. Tinggal kita nak gunakan masa yang ada kita ni untuk apa je. Kalau kita cukup tahu semua yang berlaku, benda-benda yang sensasi yang berlaku ni, semua kita nak ambil tahu, semua kita boleh ada masa untuk komen dan sebagainya, maka sebenarnya kita cukup masa untuk belajar Al-Quran. Dia kena luangkan masa supaya kita dapat belajar Al-Quran secara keseluruhannya. Dia kata jami'an juga bermaksud berjemaah. Hendaklah kita ni bersama-sama dengan orang lain yang berpegang dengan Al-Quran. Hendaklah kita ramai-ramai kena belajar dan sebarkan Al-Quran. Yang kita faham sendiri je. Kita tak boleh kata aku ni belajar Al-Quran cukup untuk diri aku sendiri je. Tak perlulah aku nak sibuk orang-orang lain. Sedangkan diri aku ni pun tak betul lagi. Takkan aku nak sibuk pada orang lain. Sebenarnya berdakwah ni dia bukan kena tunggu kita perfect, tidak. Sebenarnya dakwah ni kena jalan sentiasa. Dengan kita menceritakan kebaikan kepada orang lain juga, itu juga cara kita mengingatkan diri kita sendiri. Itu khatib kan. Kalau khutbah tiap-tiap minggu dia kata khatib mengingatkan muslimin mengingatkan jemaah dan juga mengingatkan diri khatib sendiri. Itu tujuan dia bila kita tazkirah, kita buat peringatan. Sebenarnya yang paling kita nak bagi peringatkan ialah kita nak memperingatkan diri kita sendiri. So jangan kita biar diri kita saja sendiri yang faham, keluarga kita tak faham, kawan-kawan kita tak faham, jiran kita tak faham, adik-beradik kita tak faham. Kita biar orang lain terkontang-kanting tak tahu agama. Jadi kita kena belajar dengan cara yang benar lah. Dengan apa? Dengan mengikuti guru-guru yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ulama-ulama yang mutabar, yang tidak menafsirkan Quran ikut hawa nafsu dia, bukan. Yang mesti ada petunjuk, yang dia mesti ada bawa dalil yang jelas. Kemudian Allah kata wala tafarraqu, dan jangan kamu cerai-berai. Jangan kamu berpegang kepada selain daripada tali Allah. Jadi kita kata bila duduk dalam jemaah,
bukan bermaksud kita kena bersama dengan orang-orang yang sesat ke apa, jemaah dia lagi besar. Bukan gitu. Kita katakan bahawa jemaah yang kita masukkan adalah jemaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada zaman ni kita hidup berseorangan. Sebab jemaah yang dimasukkan ialah jemaah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu dia. Dan juga kita tahu dalam keadaan dalam kehidupan kita tentu saja ada perbezaan pendapat dan fahaman. Jadi kita kena belajarlah cara untuk menguruskan perbezaan pendapat tu. Kalau perbezaan pandangan tu hanya kata berkait dengan fiqh, mazhab dan sebagainya, ada mazhab 4 kan. Jadi yang itu kita boleh bertoleransi, tetapi apabila berkait dengan akidah, misal tafsirkan qul huwallahu ahad tu dengan dia itu adalah makhluk, semua tak boleh lah. Kita kata qul huwallahu ahad tu, ulama muktabar semua mentafsirkan katakanlah dia, yakni Allah tu esa. Yang berkait dengan tauhid kita tidak boleh berkompromi langsung. Tapi kalau berkaitan dengan fiqh tu, kita boleh luaskan pemahaman kita. Kita boleh bertoleransi selagi mana dia mengikut mazhab tu, utama mazhab yang 4 tu, maka kita masih lagi bertoleransi walaupun kita tidak setuju dengan pandangan dia, tapi tidaklah kita mengeluarkan manusia itu daripada ahli kiblat. Itu. Baik. Jangan kita besar-besarkan pergaduhan ni lah atas benda-benda yang soal-soal fiqh ni dia luas. Tapi kalau soal tauhid, kita tetap berpegang teguh lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh langsung ada kompromi. Bila Allah kata wazkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum. Kenanglah, kata Allah, nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuhan, lalu Allah menyatukan di antara hati kamu. Ini nikmat yang besar yang khusus diberikan kepada orang Arab Madinah yang dulunya berperang sama mereka. Dengan nikmat Al-Quran ni mereka jadi adik-beradik. Ini adalah contoh bagaimana Al-Quran dapat menyatukan manusia. Apabila tauhid kepada Allah, Allah boleh satukan hati. Oleh itu perkara yang paling besar nak kita jaga ialah apa? Kena jaga akidah. Kita sebenarnya kalau tengok secara semula jadi pun, kalau kita lihat orang tu selalu dekat dengan Quran, kita akan hormat orang tersebut. Kalau ada orang yang hafiz Quran, kita lagi hormat dia. Kita akan rasa sayang kat dia, kita akan rasa hormat. Hormat tu timbul secara, orang kata, ketenangan itu datang bukan dibuat-buat, dia datang sendiri sahaja. Iaitu. Jadi itu adalah tak antara nikmat dia. Kata Allah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Kerana Al-Quran manusia boleh menjadi saudara mara, menjadi saudara seagama dan berpegang pada satu sumber yang menyatukan kita. Itu dia. Jadi kalau ada perbezaan, jangan diperbesarkan, tapi kita cari kepada persamaan. Persamaan tu lebih besar daripada perbezaan yang ada. Jangan kita besarkan perbezaan tu, tetapi kita besarkan persamaan yang ada tu. Wa kuntum ala syafa khufratim minan nar fa anqadhakum minna. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah selamatkan kamu daripada neraka. Allah ingatkan orang Arab Madinah bagaimana mereka dahulu sudah duduk di tepi jurang neraka pun. Tunggu mati saja nak dimasukkan terus ke dalam neraka, tapi Allah selamatkan mereka dengan beri fahaman tauhid kepada mereka. Begitu juga kita. Damai dari kita yang hanya tahu tauhid dengan sebenar-benarnya selepas apa? Selepas belajar tafsir Quran. Itu je. Jadi sepatutnya bila kita telah mendekatkan diri kita dengan Quran, kita dah faham Quran, maka kita jangan biarkan saudara kita yang lain, sahabat-sahabat kita yang lain, orang Islam yang lain itu terus-menerus dalam kesesatan, terus-menerus dalam keadaan tidak tahu, jahil dan sebagainya. Bukan kita pula pergi chop label mereka ni sebagai orang sesat, ahli bid'ah dan sebagainya. Sepatutnya kita dekati mereka supaya bawa mereka merasai apa yang kita rasa.
Kita dulu pun sebenarnya kalau Allah tak selamatkan, kita juga berada di jurang di mana kita juga boleh masuk dalam neraka. Tapi Allah bagi kita kesempatan untuk belajar Quran, belajar sunnah Rasulullah SAW. Maka bukan dengan cara ini kita bergaduh dengan semua orang, kita ajak kafirkan orang ini, orang itu dan ini, sedangkan sepatutnya kita mendekati mereka supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelaskan kepada mereka tentang Al-Quran, jelaskan kepada mereka tentang sunnah Rasulullah SAW dengan sabar. Masa yang akan menentukan bila mereka akan terima ajaran Allah SWT ini. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuknya. Allah ceritakan semua ni untuk apa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah? Supaya kita mendapat hidayah. Maka kita kena mengambil pengajaran daripada ayat-ayat Allah. Dan kita baca sekali lalu macam tu saja, hafal saja tapi tak faham satu butir pun. Jangan begitu. Itu dia. Itu sebab tu Allah SWT ajarkan bahawa dengan ayat-ayat Allah ni kita boleh mendapat petunjuk. Wallahu a'lam. Dan kita teruskan secara ringkas ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada satu puak yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, yang ma'ruf, serta melarang daripada segala yang salah. Dan mereka yang bersifat demikian adalah orang-orang yang al-muflihun, orang-orang yang berjaya. Jadi kalau kita lihat kepada tafsir misalnya, ada dua penerangan tentang ayat ini. Pertama, semua kita umat Islam kena ada sifat-sifat ini. Setelah kita belajar tafsir Quran dan juga tauhid, tahu apa yang perlu dilakukan, maka kita hendaklah menjadi seperti sifat-sifat yang disebut dalam ayat ini. Yang kedua, kena ada satu umat yang mempunyai sifat-sifat ini. Maknanya bukanlah semua umat Islam. Dan itu maksudnya ada yang katakan semua kena ada, semua kena sebarkan dakwah. Ada yang kata at least kena ada. Wallahu alam. Tapi kita ambil katakan kalau untuk diri kita, kita kata kenalah kita ni berdakwah juga. Kalau tak boleh, tak mampu dengan hujah, at least dakwah bilhal. Dakwah dengan apa amalan kita, tunjukkan amalan yang baik. Jangan kita ni berkata dengan kata-kata kesat. Jangan kita ni tunjukkan bila orang Islam je kita yang paling lantang, kita yang paling hebat bergaduh kat dalam Facebook, dekat dalam media sosial dan sebagainya. Jangan macam tu. Sepatutnya apabila kita lihat ada saja apa isu, kita tawakuf dulu. Kita at least tawakuf lah. Kita jangan yang kata cepat sangat nak komen semua benda. Kita relax saja. Kita bagi masa kepada orang yang lebih berautoriti untuk menjelaskan perkara yang sebenar. Wallahu a'lam. Jadi Allah kata yad'una ilal khair, yang menyeru berdakwah kepada kebajikan. Sifat manusia ini mesti ada sentiasa mengajak manusia kepada kebenaran. Kita tengok Nabi Allah Yusuf AS, apabila dia duduk dalam penjara, apa dia buat? Perkara pertama yang dia buat ialah berdakwah. Orang lihat dia sebagai orang yang soleh, orang suruh dia takbir mimpi. Tapi dia tak terus pergi takbir mimpi, dia ambil peluang untuk berdakwah. Dia tahu dah orang tu nak dengar cakap dia, so dia berdakwah dulu. Panjang lebar, dia berdakwah dulu, baru dia pergi bab takbir mimpi tu. Kita pula, orang kita pergi takbir mimpi dulu, baru nak berdakwah. Silap pergi kepada benda yang ajaib dulu. Sedangkan sepatutnya kita ini yang perlu nak dibesarkan bukan benda-benda yang pelik ni. Yang perlu nak dibesarkan itu ialah Allah SWT. Tengok bagaimana Nabi Allah Yusuf. Dia tak besarkan benda yang pelik, dia tak besarkan benda yang ajaib, tapi dia besarkan Allah SWT. Sebab Allah SWT itulah satu keajaiban yang besar. Sebab Allah SWT satu kehebatan yang besar, satu kehebatan yang agung, zat yang sangat agung. Sepatutnya kita lebih rasa untuk membesarkan Allah SWT. Dan kebanyakan daripada kita malangnya, bila kita berceramah atau cerita apa-apa, kita membesarkan diri kita, kita membesarkan jamaah kita. Sepatutnya yang hendak dibesarkan siapa? Allah SWT. Orang tak ikut kita pun tak apa, yang penting orang ikut Allah SWT. So kita kena, sepatutnya mesti ada orang yang cari peluang mana saja untuk berdakwah kepada manusia.
Zaman kita ni, ya Allah, dengan media sosial, dengan TikTok, bagai apa semua kalau manusia tu pandai, hebat, dia boleh guna. Orang yang memang advance kan, dia boleh guna perkara-perkara ni, dia boleh gunakan untuk dakwah. Macam-macam cara, macam-macam kaedah yang Allah SWT bagi kepada kita sekarang. Tak berjumpa pun tuan-tuan masih boleh dengar. Kita duduk kat rumah pun, pakai kain pelikat pun masih boleh cakap lagi kan. Sebab apa? Kamera kat bahagian ni je. jadi apa lagi yang kita nanti kan kita tangguhkan. Jadi kalau kita, dan yang penting ialah kita kenalah belajar dahulu. Dalam masa yang sama, kita tengah sambil-sambil kita berdakwah tu, sambil-sambil kita sampaikan ilmu tentang Islam ni, kita kena belajar juga. Pastikan apa yang kita sampaikan itu sahih, benar, bukan hanya pandangan-pandangan manusia. Jadi kalau kita sendiri tak belajar, macam mana kita nak ajak manusia? Kemudian Allah kata wa ya'muruna bil ma'ruf, dan dia disuruh buat segala perkara yang baik. Tu kita kata paling senang kita nak boleh buatlah dakwah bil hal. Kita sendiri buat perkara yang baik dan orang tengok perkara tersebut, orang ikut. Siapa yang mulakan sunnah yang baik, orang lain ikut, maka dia, walaupun kita dah mati pun kita dapat pahala juga, tanpa mengurangkan pahala orang yang melakukan tadi. Wallahu a'lam. Jadi nak dakwah ni nak kena buat macam mana? Biasanya manusia dia suka orang cakap elok-elok, orang cakap kasar-kasar, orang cakap kasar-kesat ni dia tak suka. Jadi macam mana kita nak betulkan orang pun, kita kena betulkan dengan cara yang baik lah. Dia bukan soal kita nak menegakkan, kita kata orang ni dah cakap secara terbuka, sebelum kita nak kena malukan dia secara terbuka juga. Sebenarnya kita boleh, sebelum kita nak membuka perkongsi lain tu, kalau kita boleh je sebenarnya message dia dulu. Tak ada kan? Kita boleh cakap baik-baik. Kalau dia tak nak dengar tu, lepas tu kenalah kita sebarkan. Sebab apa? Sebab benda tu dah tersebar luas. Jadi kita boleh je bagi peluang untuk dia betulkan balik sendiri. Dia sendiri buat pembetulan. Itu kalau hati kita nak berbaik-baik. Kalau kita hendak kembali kepada persaudaraan kita. Sebenarnya di samping kita ajak orang untuk ikut agama ni, sebenarnya kita nak kena beli jiwa dia dulu. Kena ajak dengan cara yang baik. Kalau kita nak ajak orang lain dengan cara yang mereka tak suka, confirm tak berjaya lah. Confirm tak berjaya. Jadi kita juga kena belajar sabar. Kita kena belajar, kena ada social skill lah. Bukan senang orang nak terima kita macam-macam tu pula. Nak pula siapalah yang bercakap ni, siapalah dia ni, apa asal usul dia, apa background dia. Orang pun tanya kan. Jadi kita pun kena perlahan-perlahan dah menyebarkan ajaran daripada Allah ini. Wa yanhauna 'anil munkar, serta melarang daripada segala yang salah. Mereka menghalang orang lain daripada melakukan perkara mungkar. Mungkar ni lawan dia kepada makruf, benda yang semua orang tahu sebagai tidak baik. Jadi kalau nak nasihat orang buat salah pun kena hikmah juga. Kalau kita terus kata dia ni teruk, jahat, bid'ah, sesat apa semua, ni terkeluar daripada Islam apa semua, ini semua munafik apa semua, kita keluar dengan kata-kata kesat, tentu mereka marah. Mereka tak nak ikut nasihat kita, dan follower dia pun tak nak ikut kita. Itu dia. Dia dan pengikut-pengikut dia semua tutup telinga, ambil 2 jari tutup dalam lubang telinga. Jadi cara untuk nak orang terima nasihat, hendaklah mesti kita ada pertalian dengan mereka. Kita mestilah rapat dengan mereka, beli jiwa mereka. Kalau kita jauh daripada mereka, kita kata kita tak boleh dekat dengan ahli bid'ah, nanti kita akan terpengaruh dengan mereka. Awal-awal lagi daripada ayat 101, Allah kata, bagaimana kamu boleh jadi kafir padahal ayat-ayat dibacakan kepada kamu? Takkanlah kamu yang dipengaruhi oleh mereka pula. Sepatutnya kamu dah baca Quran dan Sunnah, sepatutnya kamulah yang mempengaruhi mereka. Jadi kenapa kita nak takut untuk mendekati mereka? Jadi untuk kita nak terima nasihat ni, orang nak terima nasihat kita, kita kena ada pertalian, kita kena ada hubungan dengan mereka, baru senang nak nasihat. Orang akan percaya kita pun bila cakap janji, kita tepati. Bila kita minjam, kita kembalikan. Ada orang pun cakap dengan kita pun, dia selesa dengan kita. Jadi dia lagi senang nak dengar kata kita. Ini kita pun awal-awal buka Facebook pagi-pagi pun dah maki orang, dah kata orang ni, kata orang tu. Orang nak ikut kita macam mana kan? Belum apa, baru nak dengar cakap kita, dah untuk cikgu dia. Dia pun stres kan. Asyik-asyik cikgu aku dok kena dalam media ni. So macam mana dia nak dengar cakap kita? Jadi kita kena apa?
nak menegah pun perlu dengan cara dia. Ada tentu sahaja sampai peringkat tertinggi pun dia boleh sampai dengan fizikal pun boleh. Macam mana Rasulullah SAW menegak amar makruf nahi munkar dengan peperangan pun boleh. Tapi jangan kita fikir sampai ke peringkat itu. Selagi mana kita boleh buat cara yang baik, cara yang elok, maka kita mulakan dengan cara yang baik dan senang untuk orang terima. Wa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang bersifat dan demikian, kata Allah, dia adalah orang-orang yang berjaya. Bila dia berusaha, dia bukan duduk saja, dia bukan fikirkan diri dia saja, insya-Allah Allah akan bersama dia. Allah akan mudahkan lorong dia. Allah akan mudahkan dia untuk menyampaikan kebenaran. Dan orang akan mudah terima. Yang penting sebenarnya niat kita lah. Innama a'malu binniyat. Setiap perkara itu dimulakan dengan niat. Kalau niat itu baik, insya-Allah Allah akan lama kelamaan orang akan dengar juga apa yang kita bawa. Itu dia. Jadi sebenarnya ada beberapa perkara yang boleh kita lihat dalam kita nak laksanakan dakwah ni. Pertama, kita kena tahu Al-Quran, kita kena tahu Quran, Sunnah, kita kena tahu sejarah perjalanan Nabi, macam mana Nabi itu menyebarkan dakwah, bagaimana Khulafaur Rasyidin itu menyebarkan dakwah, bagaimana sahabat-sahabat itu menyebarkan dakwah. Jadi kita boleh belajar daripada mereka. Okey. Kemudian kita kena juga tahu kondisi bangsa, masyarakat yang kita dakwah. Karakter mereka, uruf setempat, budaya mereka. Kita kena tahu tentang masyarakat itu. Baru kita senang nak dekat orang-orang ni. Jadi kita tahu kena mana yang masalah fiqah, mana masalah yang ranting saja, mana yang cabang. Kita kena tahu perkara tersebut. Dan di PPT juga kita kena tahu bahasa masyarakat yang nak dakwah. Dalam hubungan Nabi pernah perintah pun. Dikatakan Nabi pernah perintah pun pada sahabat belajar bahasa Ibrani untuk menghadapi orang-orang Yahudi ni. Telahlah pula bahasa Arab dengan ni dia word tu dia datang daripada bahasa yang mudah, yang sama, lebih kurang sama. Jadi boleh nak belajar. Dan juga kita kena tahu juga mengetahui agama-agama dan mazhab yang berkembang sehingga dapat mengerti mana praktik kehidupan yang betul, mana yang salah. Kalau kita kata ini sebenarnya perbezaan fiqah, ada pun dalam kitab-kitab yang muktabar. Yang ni kita tak perlu nak berbelah lah. Kita tak perlu ada paksa ikut kita pula fiqah kita. Tapi kita kena tahu mana yang cabang, mana yang ranting, itu kita kena tahu. Jadi dalam permulaan tu kita sendiri kena belajar dan kita boleh tunjuk dengan perbuatan kita. Dengan akhlak kita yang baik, dengan teladan yang baik. Wallahu a'lam. Okey. Teruskan ayat 103. Minta maaf, ayat 104. Ayat 104 selesai, masuk ayat 105. Alhamdulillah. Okey, ayat 105, wala takunu kalladzina natafarraqu wa ikhtalafu. Sekali lagi kita baca ayat 105, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Jadi Allah SWT kata sini, jangan kamu berselisih faham, berbalah tentang agama ni sampai tahap berperang, sampai kita berpecah belah.
Dia tak ada masalah perbezaan pandangan. Mesti saya akan kekal dengan apa yang saya percaya. Tuan-tuan akan kekal dengan apa yang tuan-tuan percaya. Tapi jangan sebab kita mempertahankan pandangan tu hanya sebab nak pertahankan kumpulan saja. Sebab kebenaran itu tidak memihak kepada mana-mana kumpulan. Bahaya dia ialah kalau kita dah mula pecah belah, kita beza pandangan sampai memudaratkan diri. Kita dah tak kisah dah mana benar ke tak benar. Yang penting kita nak pertahankan kumpulan jemaah kita saja. Itu bahaya. Akhirnya kita menyebabkan kita berada dalam keadaan yang rugi. Bahkan Allah kata mereka mendapat azab yang berat. Satu Allah kata min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, sesudah datang kepada mereka keterangan jelas. Sebab tu Allah kata dalam surah lain, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab biwal musyrikina munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah kafir mereka ni, orang musyrikin, orang kafir ni dalam kalangan orang musyrikin ahli kitab sampailah sehinggalah mereka itu dengar kitab. Jadi perpecahan tu terjadi selepas mereka jelas tentang agama. Mereka dah tahu pun nas agama, tapi masih tetap lagi pecah belah. Malangnya ini berlaku dalam masyarakat Islam sekarang ni. Kita seolah-olah meniti jalan yang sama seperti mana yang dilakukan oleh ahli kitab dalam kalangan Yahudi dan Nasrani yang dahulu. Setiap hari, saban hari kita lihat apa yang berlaku. Malangnya kita lihat perpecahan, perdebatan berlaku di kalangan kita, di kalangan agamawan kita, menyebabkan orang awam pening nak pilih yang mana satu. Sedangkan sepatutnya perbezaan ini perlu ditanggapi dengan yang baik. Yang mana orang yang bila lihat bahawa ada orang lain lebih betul daripada dia, maka dia kena buka hati dia untuk terima. Jangan sekadar untuk mempertahankan apa yang tidak jelas. Jangan sekadar hanya nak mempertahankan pandangan guru-guru kita semata-mata. Kembali kita dengan jernih, malam hari kita tahajud, minta petunjuk, kita sembahyang istikharah, kita minta petunjuk pada Allah, baca Quran, kita minta petunjuk. Kita nak ikut jalan yang benar, bukan jalan orang yang kita hormati, tetapi jalan yang datang betul-betul daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kalau kita kekal terus nak menegakkan benar yang basah, mempertahankan pandangan yang salah, maka kata Allah, wa ulaika lahum azabun azim, dan mereka yang bersifat sedemikian akan beroleh azab seksa yang besar. Ini ancaman Allah tentang apa yang boleh terjadi kerana tiada amar ma'ruf nahi munkar. Bila tiada amar ma'ruf nahi munkar, akan terjadi perpecahan dan perbelahan, akhirnya membawa kepada azab Allah SWT. Jadi orang yang ditegur juga, setiap manusia itu mesti besar jiwa dia untuk mencari kebenaran. Kalau dia lihat ada kata agamawan yang lain, asasidah yang lain yang lebih benar, maka dia kena sudi untuk membuka hati dia, membuang pandangan yang lama, bahkan pandangan guru dia sendiri pun, demi untuk kebenaran. Kerana yang lebih kita cintai itu bukanlah susuk tubuh seseorang, tetapi yang lebih kita cintai itu adalah kebenaran itu sendiri. Wallahu a'lam. Okey, kita pergi terus kepada ayat 106. Kalau penyelesaian lebih lanjut, tuan-tuan kena baca tafsir dan tanya guru dengan orang yang lebih layak lah, yang lebih untuk tahu lebih lanjut. Kita ni nak pergi ringkas-ringkas lah dalam pertemuan kita ni, insyaAllah. Jangan kata kita tak tahu langsung apa yang ada dalam Al-Quran ni. Jadi ayat 106 insyaAllah. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Na'udzubillah. Ada pun orang yang berwajah hitam muram, dikatakan kepada mereka, mengapa kamu kafir setelah beriman? Kerana itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Jadi janji tentang nikmat yang besar dan kekal serta siksa yang pedih dan abadi yang disentuh pada ayat lalu akan diperoleh dan dialami pada hari tertentu kelak, iaitu pada hari kiamat.
yang tidak ada satu makhluk pun mengetahui bila dia akan datang. Dan pada waktu tu, pada hari itu akan ada banyak muka yang putih berseri, bercahaya, ceria sebagai kesan daripada amal-amal kebajikan mereka di dunia. Banyak pula yang muka dia hitam muram akibat kederhakaan dia. Dia tahu kebenaran, dia selewengkan. Dia kenal kebenaran, dia tak nak ikut. Sebab dia hanya nak mempertahankan pandangan dia, dia hanya nak mempertahankan jemaah dia, grup dia. Jadi dia tak nak buka tu kebenaran. Ada pun orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir? Mengapa tak nak ikut ni? Mengapa kamu kebenaran ni? Kamu dah tahu dah. Jadi kenapa kamu melakukan aktiviti yang bertentangan dengan tuntutan agama sedah kamu pun beriman, kamu pun yakin. Yang ini sesudah datang pada kamu keterangan yang jelas melalui para Nabi Rasul. Maupun bukti-bukti yang kalian lihat di alam sekeliling. Dalam diri kamu sendiri pun ada tanda kebesaran Allah SWT kalau kamu nak berfikir. Atau mengapa kamu ingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sedang kamu beriman kepada apa yang dibawa oleh Musa dan Isa AS. Sebenarnya tak ada alasan lagi bagi kalian untuk kafir dan melanggar. Kerana itu rasakanlah azab yang pedih lagi besar yang telah diancamkan kepada kalian. Sebab tu kalian hidup di dunia dulu. Disebabkan apa? Disebabkan kekafiran. Wallahu a'lam. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, kalau putih ni selalunya dia pakai untuk menunjukkan erti gembira. Sedangkan kalau hitam ni dia sering dia gunakan dalam erti gundah, risau dan sedih. Tapi bukanlah maksudnya kalau orang tu putih, orang tu bagus, orang tu hitam dia sedih saja, taklah. Ini menunjukkan kalau dalam Al-Quran biasanya diwajarkan, ditunjukkan dalam bentuk wajah dia. Kalau kita lihat pun di dunia pun, kalau orang tu putih sekalipun, kalau dia bila dia marah ke dia sedih ke, nampak gelap muka dia. Bila walaupun orang tu wajah dia gelap sekalipun, tapi apabila dia gembira pun nampak cerah muka dia. Itu dia. Kita boleh nampak dia penggunaan perkataan itu. Wallahu a'lam. Kemudian ayat 107, ayat terakhir yang kita nak bincangkan hari. Minta maaf, dua terakhir. Kita teruskan ayat 107. Wa amal ladzina yadat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Dijelaskan lagi berkenaan dengan wajah yang putih. Maaf tuan-tuan. Wa amal ladzina yadat wujuhuhum. Adapun orang yang wajah dia putih berseri muka dia, melambangkan apa? Nasib mereka kelak, nasib mereka ketika itu, yakni mereka akan mendapat kebaikan. Jadi apabila kita baca ini, hendaklah hati kita berdoa supaya termasuk dalam golongan ini. Fa fi rahmatillah, maka mereka ni dalam limpah rahmat Allah. So bila kita baca Quran, apa kita nak buat? Bila kita lihat ni yang baik, kita doa, ya Allah, akulah ni, mudah-mudahan aku termasuk dalam golongan ini, ya Allah. Kita kena sentiasa sangka baik dengan Allah, kena sentiasa jadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dengan cara kita minta kepada Allah SWT juga menunjukkan bahawa kita yakin benar apa yang Allah katakan ini benar. Dan ini juga berkaitan dengan iman juga. Jadi bila kita lihat perkara yang baik, kita kata, ya Allah, mudah-mudahan aku termasuk aku dan ahli keluarga aku, sahabat handai aku, semua termasuk dalam yang ini. Iaitu maka mereka fa fi rahmatillah, dalam keadaan inilah maka mereka berada dalam limpah rahmat Allah. Rahmat yang dimasukkan oleh Allah SWT ini tentu saja yang paling besar sekali adalah apa? Syurga Allah SWT. Kemenangan itu yang sebenar ialah apabila memperoleh syurga Allah. Kerana kita kena ingat bahawa kita ni masuk syurga ni bukan sebab amalan kita. Kita masuk syurga ini sebab rahmat Allah. Habis sebab apa kita buat amalan ni? Sebab Allah suruh. Dan sampailah Allah, kita buat amalan ni sampai Allah mencintai kita. Kita dapat kasih sayang Allah. Allah dapat lihat ketulusan, keikhlasan hati kita buat perkara tersebut. Maka Allah masukkan kita dalam syurga sebab Allah dah sayang kat kita. Allah dah redha dengan kita sebab kita sudi nak ikut semua petunjuk Allah SWT. Sebab tu kita kata takwa tu penting. Mengikut petunjuk segala Allah
Dan menjauhi larangan dia menatijahkan apa? Menatijahkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawapan untuk mendapat kasih sayang Allah bukan duduk goyang kaki relax saja tunggu rahmat Allah, tapi kena beramal ibadah sampailah Allah sayang kat kita. Itu. Bila Allah sayang kat kita, Allah akan bagi kita masuk syurga dia. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Sebentar tuan-tuan. Baik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang mendapat rahmat Allah SWT ni dia akan dimasukkan dalam syurga, hum fiha khalidun. Mereka kekal dalamnya. Kalau sekejap dia tinggal dalam syurga, jadi tak hebat manalah. Sebab kita tak dapat rasa nikmat tu sepenuhnya. Jadi Allah SWT bagi tahu macam kita duduk kat hotel lah, duduk kat hotel sekejap je kan. Paling-paling 2 hari paling lama pun balik rumah, duduk balik dalam keadaan biasa kembali. Kan bila ada duit lebih sikit duduk hotel pula. Tapi tak Allah kata kat syurga ni, Allah kata hum fiha khalidun, mereka kekal dalamnya. Jadi mereka akan rasa nikmat itu setiap saat. Ini rahmat yang sangat besar. Ketika manusia zaman sekarang ni memang nak duduk rumah tempat tinggal yang tetap lah. Kalau boleh nak duduk rumah sendiri, kalau boleh nak duduk kekal lah kat rumah tu. Tapi akhirnya kita akan tinggalkan juga rumah tu. Macam mana kita beli mahal-mahal macam mana pun, mewah macam mana pun rumah kita, besar macam mana pun rumah tu, akhirnya kita akan tinggalkan juga. Dan kadang sebelum kita mati pun kita dah tinggalkan, duduk kat hospital. Ada orang meninggal kat hospital, dah tinggal lah rumah yang besar-besar tu. Jadi Allah betapa pemurahnya Allah SWT ni. Kita beramal ni bukan lama pun. Kita hidup 40 tahun misal, bukan 40 tahun kita beramal. Tak. Paling-paling bila akhir balik baru kita memula. Kalau orang tu akhir balik 15 tahun, kurang daripada 40 tahun dia beramal. Kalau dia hidup cuma 20 tahun misal, kalau nak kira daripada umur 15 tahun, 5 tahun dia beramal. Itu pun kalau dia beramal sungguh-sungguh. Tapi betapa hebatnya Allah SWT ni, Allah tak kisah pun. Yang penting apa? Ada keikhlasan. Sebab tu ada orang dia masuk Islam zaman Nabi, dia tak sempat nak buat apa pun, cuma dia menyahut seruan Nabi untuk pergi perang je atas jalan Allah, masuk syurga. Sebab apa? Allah tak lihat kepada amalan tu, Allah lihat kepada apa yang ada dalam hati dia, kesudian dia untuk menerima seruan daripada Allah SWT. Itu pemurahnya Allah SWT. Balas kita beramal tak berapa lama sangat pun, tak berapa sempurna sangat pun, tapi balasan yang diberikan kekal sampai bila-bila. Tilka ayatullah hinatluha alaika bilhaqi wa mallahi yuridu zulman lil alamin. Di ayat 108 Allah, kita habiskan perbincangan kita hari ini dengan ayat ini. Tilka ayatullah hinatluha alaika bilhaq wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Itulah, kata Allah, ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar, dan Allah tidak berkehendak menzalimi sesiapa pun dalam alam ini.
Jadi bila katakan tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq, inilah ayat Allah yang kita hendak mesti kena wajib untuk beri perhatian. Allah menegaskan bahawa ada sebab ayat-ayat ini diberitakan, dikhabarkan. Ia ni jelaskan untuk apa? Untuk cerita tentang kebenaran. Jadi kalau kita tak belajar, macam mana kita nak tahu kebenaran? Takkan kita nak agak-agak aje. Jadi syarat utama untuk dapat kebenaran itu adalah dengan belajar tentang ayat Allah SWT. Itu dia. Jadi setelah Allah jelaskan uraian-uraian lalu, baik yang berkaitan dengan keesaan Allah, kecaman terhadap orang yang durhaka, maupun petunjuk dan bimbingan kepada mereka yang taat, antara lain keharusan, kewajiban untuk mati dalam keadaan Islam, pentingnya kesatuan dalam agama tu, maka ayat ini menutup penjelasan yang baru saja disampaikan itu dengan menggunakan kata yang menunjukkan sesuatu yang jauh. Kata penulis tafsir Misbah, padahal boleh jadi ada yang berkata sebaiknya dirujuk dengan isyarat dekat, kerana penjelasan tersebut belum lama disampaikan, tapi guna menunjuk ketinggian dan keagungan ayat tersebut. Ayat ini menggunakan itu untuk menunjukkan bahkan menisbahkannya kepada Tuhan yang ditunjuk pula dengan nama yang teragung Allah. Itulah ayat-ayat Allah. Bukan hanya itu yang menunjukkan kepada keagungan ayat-ayat tersebut. Kata natluha kami bacakan menggunakan bentuk jamak yang pelakunya adalah Allah yang Maha Esa. Juga mengandungi maksud pengagungan di samping mengisyaratkan bahawa juga menunjuk masuk pengagungan. Itu dia. Jadi kata natluha berambil daripada kata tala yang antara lain berarti membaca. Itu dia. Jadi siapa yang bagi tahu perkara ini? Yang bagi tahu perkara ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi tahu, maka wajib kita ikut. Jadi Allah kata Allah bukan nak zalimi manusia, Allah bukan nak susahkan manusia, tetapi apa yang Allah bagi tahu ini adalah perkara yang boleh membawa manusia kepada kebaikan. Tetapi kalau manusia itu sendiri tidak mau mengikut, maka Allah akan memberi balasan kepada yang buruk seperti mana yang telah dikatakan dalam kitab lah. Allah tidak main-main dengan apa yang dia kata. So kita sendiri boleh pilih sama ada kita hendak masuk ke dalam syurga atau hendak kita masuk ke dalam neraka. Jadi Allah kata wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Dan ingat dah, Allah tak mau, Allah tak berkehendak pun untuk melakukan kezaliman kepada sekalian makhluknya. Sebelum ni kan dah sebut tentang Allah masukkan manusia yang degil dalam neraka. Allah tak berlaku zalim dalam hal ni. Mungkin ada orang fikir zalimnya Tuhan aku ni. Kita kata, ingat kita kena kata Allah tak zalim. Kerana mereka yang dimasukkan dalam neraka itu kerana kesalahan mereka sendiri. Mereka telah diberi peluang, tapi mereka sia-siakan peluang itu. Boleh kita kata macam kita dapat kerja, kita dapat interview, kemudian kita tak pergi interview. Bila kita tak pergi interview kerja, kita tak dapat kerja. Boleh tak kita cakap kat syarikat tu, jahatnya tak bagi aku kerja? Bukan kamu yang tak pergi kerja, tak pergi interview tadi. Kita tak boleh kata macam tu. Kita tak boleh kata orang tu zalim. Sebab apa? Sebab kesilapan kita sendiri. Begitu juga kita tak boleh kata Allah zalim sebab Allah masuk ke neraka sebab kita tak ada dengar cakap dia. Jadi tidaklah Allah pernah mahu kezaliman. Ini Allah jelaskan. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah tak pernah pun nak kepada zalim. Dan Allah tak akan berlaku zalim. Ini kita kena pegang. Kita kena ingat. Kita kena ingat selama-lamanya kita kena ada salah sangka kepada Allah. Tapi siapa yang mahu kita rasa macam tu? Syaitan nak kita rasa macam tu. Dia nak kita rasa macam tu. Jadi kalau kita dapat diazab dan sebagainya, na'udzubillah, itu bukan sebab Allah zalim, tapi sebab kita yang zalim kerana kita tidak mahu jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Jadi ayat daripada ayat 101 ayat 108 ni kalau kita kaji betul-betul, kita lihat, kita renung, suatu perkara yang sangat memberi impak yang besar dalam kehidupan kita sebenarnya. Tak sepatutnya kita ni, Allah kata awal-awal kita bincang tadi, kita jadi orang yang kafir, kita jadi orang yang ragu-ragu, sedangkan kita dah baca Quran. Jadi cara untuk kita menjadi orang yang kekal dalam agama ni dengan tidak terpengaruh dengan doktrin lain ni, dengan cara apa? Kita betul-betul pegang kuat Quran dan Sunnah ni. Itu pertama. Dan Quran Sunnah mengajar apa? Mengajar kita supaya menjadi orang bertakwa.
Bertakwa itu apa? Buat segala perintah Allah SWT, jauhi segala larangan dia. Sampailah kita kembali kepada Allah SWT. Jangan berhenti. Keyakinan itu jangan berhenti. Jangan kita mati, melainkan kita mati dalam keadaan bertakwa, patuh segala perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Dan Allah suruh kita bersatu padu. Allah suruh kita jangan bergaduh, jangan berpecah, dan perpaduan itu perlulah atas tauhid. Perlulah atas Quran dan sunnah. Bagi orang yang ditegur, kena buka pintu hati dia untuk lihat adakah teguran itu untuk menjatuhkan dia, atau teguran itu memang betul-betul untuk mengembalikan dia kepada Quran dan sunnah. Kalau teguran itu untuk kembalikan dia kepada Allah, maka wajib dia menjatuhkan ego dia dan mengikuti nasihat yang dibawa oleh saudara dia. Jangan hanya kerana nak mempertahankan pandangan sendiri atau mempertahankan pandangan guru-guru sendiri, kita menyebabkan kita jauh daripada kebenaran. Jadi mesti ada golongan yang melakukan ma'ruf, iaitu menyuruh manusia buat kebaikan dan menyegah daripada kemungkaran. Dan perkara tersebut mestilah dilakukan dengan penuh berakhlak dan penuh berhikmah. Kena lihat, kena tengok cara dia, kena tengok urusan tempat dan sebagainya. Dan janganlah kamu tu jadi orang cerai-berai sehingga kamu berselisih, sehingga akhirnya kamu masuk ke dalam neraka. Jangan jadi seperti orang Nasrani, orang Yahudi. Mereka tidak mahu menerima kebenaran. Mereka hendak berselisih dengan Rasulullah SAW, dengan ajaran Rasulullah SAW, kerana nak menegakkan ajaran sendiri. Maka akhirnya dia diazab hanya kerana hendak berselisih semata-mata. So Allah SWT dah bagi tahu nanti siapa yang ikut kebenaran, dia akan bangkit dalam keadaan yang ceria, muka dia putih, muka dia. Kalau dia tak ikut kebenaran, maka dia akan bangkit dalam keadaan hitam muka dia. Dan Allah tidak pernah menzalimi sesiapa pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi diri sendiri kalau dia tak mau ikut petunjuk Allah SWT. Wallahu a'lam. Cukup dahulu pertemuan kita yang sangat ringkas ini. Kita bincangkan ayat 63, muka surat 63 ini. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT bagi rahmat kepada kita. Saya mohon maaf atas segala kesilapan, kata-kata yang menguriskan hati. Saya tak bermaksud untuk melakukannya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya dan Allah merahmati kita semua, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah mana yang baik itu tuan-tuan ambillah, mana yang tersalah, mana yang buruk itu tuan-tuan tinggalkan. Ikut mana yang benar saja, yang menepati Quran dan sunnah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah.